Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan kuliah tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kurniaan, nikmat dan rezekinya yang tidak terhingga. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan menyambung kuliah tafsir Al-Quran bagi siri yang ketiga. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan tentang pentafsiran ayat pertama surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu terserah bagi Allah dan bagi Rasulnya untuk menentukan pembahagiannya. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika benar kamu orang yang beriman. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menurut kitab Tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, para ulama menjelaskan bahawa perkataan yas'alunaka membawa maksud mereka meminta kepada kamu, iaitu para tentera Islam meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harta rampasan perang yang berlebihan daripada hak mereka. Walaupun pandangan ini selari dengan banyak riwayat yang menjelaskan tentang sebab penurunan ayat ini, di mana asasnya ialah perselisihan atau perbezaan pendapat para sahabat berkaitan dengan harta rampasan perang dan kehendak masing-masing untuk meminta lebih banyak harta rampasan perang daripada orang lain. Tetapi pandangan ini tidak selari dengan kaedah bahasa, iaitu apabila perkataan yas'alu disertai dengan kata sendian, maka ia bermaksud bertanya. Tetapi jika tiada kata sendian, maka ia bermaksud meminta. Justru perkataan yas'alu lebih membawa maksud bertanya kerana ia disertai dengan kata sendian. Bahkan di akhir ayat pertama ini menunjukkan bahawa perselisihan atau perbezaan pandangan sememangnya berlaku di kalangan para sahabat. Ini kerana jika ia tidak berlaku, maka perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya memperbaiki hubungan persaudaraan Islam menjadi kurang relevan. Manakala bagi perkataan Al-Anfal, ia adalah kata jamak, kata plural daripada perkataan nafal yang bermaksud kelebihan. Melalui perkataan nafal, amalan ibadah yang bukan wajib dinamakan sebagai nafilah.
Contohnya, kita baca Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Dan sebahagian daripada malam hendaklah kamu bertahajud. Nafilah. Itu sebagai suatu apa? Ibadah yang sangat-sangat dituntut. Nafilah. Ini kerana orang Islam yang mengamalkannya bagaikan menambah sesuatu kebaikan ke atas dirinya dengan mengikuti panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya perkataan nafal. Ini berkembang sehingga dapat difahami sebagai pemberian. Berdasarkan penjelasan daripada kitab Tafsir Al-Misbah, harta rampasan perang yang diperolehi oleh para tentera Islam melalui peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kelebihan untuk mendidik jiwa para tentera Islam bahawa tujuan mereka dalam peperangan bukanlah harta rampasan perang tersebut. Tetapi harta rampasan perang yang diperolehi itu merupakan suatu kelebihan daripada niat yang utama, iaitu berperang kerana Allah Subhanahu wa taala, serta sebagai anugerah dan pemberian nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala selepas mendapat keredaannya dan kemenangan dalam peperangan melawan musuh Islam. Di kalangan ulama yang menyamakan istilah al-anfal dengan istilah lain, iaitu ghanimah. Ada juga ulama yang membezakan antara kedua-dua istilah tersebut. Menurut pandangan ulama yang membezakan maksud kedua-dua istilah itu, al-anfal ialah harta rampasan perang yang diperolehi dalam peperangan sebelum mencapai kemenangan, ataupun harta yang diperolehi dari pihak musuh tanpa peperangan. Manakala ghanimah ialah harta rampasan perang yang diperolehi daripada pihak musuh selepas peperangan. Walau bagaimanapun, ramai ulama yang menyatakan bahawa perkataan al-anfal dalam ayat pertama ini ialah ghanimah, iaitu harta rampasan perang yang diperolehi daripada pihak musuh selepas peperangan. Terdapat juga di kalangan ulama yang memahami istilah al-anfal sebagai harta rampasan perang yang berlebihan atau melebihi daripada hak mereka. Dalam konteks ini, ulama tersebut menyatakan bahawa 4/5 daripada harta rampasan perang dibahagikan kepada tentera Islam, manakala baki 1/5 lagi dibahagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau panglima perang berdasarkan kebijaksanaan dan pertimbangannya, sama ada untuk orang tertentu maupun untuk kemaslahatan umum. Dalam ayat pertama ini juga, perkataan Rasul disebut sebanyak 2 kali. Ini menunjukkan bahawa betapa tingginya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala dan betapa besarnya peranan baginda dalam kehidupan umat Islam, khususnya dalam pembahagian harta rampasan perang, sehingga pembahagian yang baginda tetapkan tersebut haruslah diterima oleh tentera Islam dengan hati yang terbuka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhir ayat surah sebelum ini, iaitu surah Al-A'raf, disebutkan tentang orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya mereka yang berada di sisi Tuhan kamu itu tidak bersikap angkuh untuk beribadah kepadanya, dan mereka juga bertasbih menyucikannya, dan hanya kepada Allah sahajalah mereka bersujud. Ayat terakhir surah Al-A'raf ini dan ayat-ayat berikutnya daripada surah Al-Anfal menghuraikan tentang kisah dan sifat sebahagian daripada orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ialah para tentera Islam
yang berjaya mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan kaum musyrikin Mekah dalam peperangan Badar. Namun selepas selesai peperangan tersebut dengan mendapat kemenangan dan harta rampasan perang yang banyak, mereka tidak mengetahui cara dan kadar pembahagian harta rampasan perang. Bahkan mereka berselisih dan bertengkar sesama mereka hanya disebabkan harta rampasan perang. Maka para tentera Islam pun bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai pembahagian harta rampasan perang, iaitu bagaimanakah cara pembahagiannya dan kepada siapakah harta rampasan tersebut dibahagikan. Menurut kitab Tafsir An-Nur, karya Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, perselisihan telah berlaku dalam kalangan tentera Islam mengenai harta rampasan perang yang diperolehi daripada peperangan Badar. Perselisihan itu berlaku kerana peperangan Badar merupakan peperangan pertama yang disertai oleh tentera Islam. Selepas peperangan tersebut, maka para tentera Islam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai pembahagian harta rampasan perang. Jawapan terhadap soalan yang ditanyakan oleh para tentera Islam itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang itu terserah bagi Allah dan bagi Rasulnya untuk menentukan pembahagiannya. Oleh itu, pembahagian harta rampasan perang tersebut adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kemenangan kepada tentera Islam dan dialah yang mengalahkan kaum musyrikin Mekah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin tentera Islam dalam peperangan Badar. Maka wajarlah Allah Subhanahu wa taala memberikan mandat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membahagikan harta rampasan perang sesuai dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Menurut kitab Tafsir An-Nur, ayat ini bersifat mujmalah secara umum dan penjelasannya secara lebih terperinci dapat dipelajari menerusi ayat yang ke-41 surah ini. Pemimpin atau ketua negara boleh memberikan harta rampasan perang kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya sebelum harta tersebut dibahagikan kepada 5 bahagian. InsyaAllah, pertemuan yang akan datang kita akan sambung pada ayat yang berikutnya, iaitu fattakullah. Semoga kita bertemu di siri yang akan datang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.